Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به آمين الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الله حديث محمد صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار. Alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnianya kita bersama pada pagi ini dan terjemahan ayat yang ke-111 dari kerajaan dan ada bahan ilmu yang dapat kita kongsikan, dan kalau tak ada tambahan pun mungkin ulangan semula itu lebih baik daripada langsung kita kelas langsung kita tak ada. Kurang-kurangnya dia menyuburkan, menyegarkan, mengukuhkan ingatan. Dan yang penting sahabat minggu kita akan bertemu dan kita akan terjemah setiap ayat daripada perkataan-perkataan yang akan kita terjemahkan. Boleh jadi ada perkataan baru yang dapat kita kumpulkan sebagai kosakata baru yang masuk dalam kamus ya, Allah. Selawat dan salam juga mohon tercurah ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan yang menegakkan bahasa. Ibu Bapak sedang hari ini hari Khamis 16 tahun sambut tahun yang baru. Kita akan tambah ayat baru dan kemana hala tuju kita, mana yang kita nak bawa pelajaran kita. Adakah hanya sekadar menterjemah ataukah hanya sekadar untuk diri kita, biarkan kawan-kawan kita yang lain terus dalam keadaan teraba-raba, terus tak tahu, kita menarik tangan mereka untuk turut sama belajar. Serahkan kepada anda semua. Anda sudah punya ilmu, anda sudah punya asas, walaupun belum kukuh, walaupun belum masak, walaupun belum masih mentah, belum ranum, tapi inilah proses untuk kita sampai ke tahap matang, tahap matang dalam kehidupan, matang dalam belajar ilmu. Inilah proses. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT biasa membantu kita. Dan saya teringat dulu
guru saya almarhum. Setiap hari dalam kelas kami, beliau mengingatkan kami untuk memperbaharuinya, menyegarkannya. Kadang-kadang kita terleka, terlena, terbuai dengan ujian, terbuai dengan berbagai uh, ujian lah sebenarnya. Dengan sekali kemampuan kita, perbaharui niat kita, segarkan semula niat kita bahawa kita adalah pelajar, kita adalah talibul ilmi, penuntut ilmu. Kita dalam proses belajar, ya Allah, tunjukkanlah kami, peliharalah niat kami ya, agar sentiasa ikhlas. Redamu ya Allah. Janganlah kami dibuai dengan keseronokan, dibuai dengan pujian, dibuai dengan kehebatan pelajar-pelajar yang ramai, apa pelajar-pelajar yang seronok dengan mereka, dengan gelaran ustaz, ya ustazah kita, kita terbuai dengan itu sehingga kita terlupa bahawa niat asal kita untuk mencari Allah dan untuk merubah diri kita kepada yang lebih, jadi insan yang lebih untuk segarkan semua. Allah melihat inilah menjadi perisai kita dalam menangkis menjadi syaitan. Ingat dari ayat yang saya usahakan untuk hafal, bagaimana syaitan bersumpah Allah, qala rabbi, syaitan kata kepada Allah, wahai Tuhanku, bima aghwait, dengan sebab apa kau telah sesatkan aku disesatkan. Tuduh Allah yang menyesatkan, Allah yang bertanggungjawab. Wa bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh, sungguh aku mesti hias-hiaskan mereka pada bumi. Syaitan menggunakan uh, fi'il mudhari' muakkad. Fi'il mudhari' ada dengan tasydid. Fi'il mudhari' muakkad. Aku mesti hias-hiaskan. Zayyinanna lahum fil ardh, yang buruk dia akan hiaskan jadi, bila dia hiaskan akan jadi meriah, dia hiaskan jadi kita seronok, bangga. Yes. Uzayyinanna lahum fil ardh wala ughwiyanna, dan sungguh aku mesti sesatkan mereka. Gunakan fi'il mudhari' muakkad lagi. Ajmain, at-taukid lagi, semuanya. Dia guna, dia bersumpah. Tapi ada pengecualiannya, ada istisna. Illa, melainkan ibadah hamba-hamba engkau. Minhum, daripada kalangan mereka. Asyik. Orang. Artinya apa? Orang mana ikhlas? Bila tulis pada ruangan komen. Bila tulis pada ruangan komen. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hamba engkau pada kalangan mereka yang mukhlasin, yang diikhlaskan. Belum tulis apa yang anda faham tentang ikhlas. Apa arti ikhlas? Kita tulis pada ruangan komen. Kongsi sedikit pagi ini sama kita, refresh kita, niat kita, betulkan. Apa benda ikhlas? Tulis ruangan komen. Yang menanti sebelum saya kongsikan. Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Adapun dari kalimat ikhlas, melakukan satu kerana mencari keridhaan Allah. Melakukan satu kerana Allah. Terima kasih Anissa. Terima kasih. Ya, ikhlas dari sudut bahasa
Khalis, murni, jernih, bersih, ikhlas dari sudut syariat. Berarti syirik. Surah Al-Ikhlas, surah Tauhid. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Jangan kita buat bimbang. Bila buat selain Allah, kita membuka ruang kepada syaitan untuk menguasai kita, menjadikan kita bahan pegangan dia untuk menuju Allah. Allah SWT. Di hari ini, dan Allah satukan kita, bukan hanya dalam kelas ini, dan ini pula. Amin. Sedang menonton yang berbahagia, Alhamdulillah. Ini dah masuk, sekarang dah jam 8 subuh. 15 minit cukuplah untuk kita mukadimah. Mungkin hari ini mukadimah saya berbeza sedikit. Saya nak melengkapkan 15 minit saya sebelum saya mulakan kelas. Tapi hari ini saya belum bacakan kedatangan hari ini. Ringkas hari ini, Taman Minang, Datin Haja Jamilah. Melaka, Bandar Melaka, Haji Umi Kalsum, Balik Pulau, Okey Haji Saidin, Sarjana Utama, Anisah Muhammad Yunus, Desa Kofil, Zina Haji Idris, Puncak Alam, Salmah Ujang, Mergong Alusta, Yahya Baharum, Sarjana Utama, Amalia Jaafar, Manjung, Manjung pula. Kampung Tiram dan Lepas, Pulau Pinang, Rohaizat Ahmad, PTHO, Ceras, Fauzi Abdullah, Kanga Perlis, Rafi Ahmad Ali, Bandar Baru Kulim, Fauzia Suri, Permatang Pasir, Aisyah Abdullah, Ampangan, Seremban, Mariam Saleh, Mardiah. Puan Mardiah, boleh beritahu Puan Mardiah dari mana? Supaya saya mudah ingat akan datang. Anda kata keluar nama Mardiah, saya ingat nanti Puan Mardiah dari mana? Sebab nama Mardiah ni tak banyak. Mardiah, yang diredai. Istimaf'un. Nora Azizan, Mergong Alusta, TTDI Jaya, Shah Alam, Masuri Mat Said. Saya kongsi Umi Isa Abu Bakar, Ampang, Maznah Judin, Senawang, Seremban, Sarifah Abdul Fattah, Kuala Selangor, Daimah Baharan, Danau Kota, Setapak, Samsiah Hussein, Jenai Alam. Wah, ini Mama Ali. Taman Impian, Kuantan, Hamidah Zakaria, Taman Sintek Pasir Gudang, Anissa Anwar, Anda Sri Begawan, Brunei Darussalam, Sazlin Mama Isa. Saya kongsi Azim Abdullah, Mergong Alusta, Long Yom. Lagi. Lenggeng ni 9, Azmah Ajani Azi, Marlin Mar, Keningau Sabah. 33, Lorong Dahlia 11, Taman Ira, Roziah Man, Alam Damai. Alam Damai. Oh, cikgu dong ini tadi Alam Damai, bukan Denai Alam. Banyak sangat. Denai Alam. Alam Damai. Alam Damai. Romlah Hussein dengan Cikgu Noaini Ali. 2 orang ni je. Alam Damai. Kemudian Azmi Mak Yusof, Seremban, Rokiah Haji Saidin, Pai Kongsi Pulau Pinang, Pai Rumput Melaka, Alam, Teluk Kumbar, Zarina Hamzah, Taman Putra Permai, Seri Kembangan, Mariam Abdul Aziz, Tanah Merah Kelantan, Kak Su,
Kota Tinggi, Johor, Rohaiti Atan, Shah Alam Selangor, Seti Sabariah Naim, dan Senawang, Siti Sahmat. Taman Cepaka, Siti Sahmat. Lama. Ustazah Siti, lama tak nampak. Sejak balik balik haji. Ya Ustaz, alam damai. Ha, betul. Tadi saya denai alam. Saya kata masa tak kena kat cikgu. Tapi saya cakap je, dalam hati saya bergejolak. Wah, aku tak puas hati ni, ada tak kena. Tengok keluar kat room. Bagus betul. Alhamdulillah. Okey, kita terus kepada perkongsian kita. Okey. Ayat 115. 114 dah sudah kan? Ayat 115. Rusni tambah baru masuk. Rusni tambah Ahmad, sarjana utama Sungai Buloh Selangor. Betul Sila sahkan. Saya kira ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yaf'alu min khairin. Satu jumlah. Ayat 114 hari itu baru baca pecahan jumlah ya ke? Okey. Run kita undur. Ah, oh ya tak ya. Wazan af'ala yaf'ilu ya. Tak ya juga Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman dengan Allah dan hari wa ya'muruna bil ma'ruf. Kongsian yang PDF yang saya kongsikan dalam grup pagi tadi itu sebenarnya adalah nota yang dikongsikan oleh Tuan Haji Muhammad Asri Harun daripada Kajang. Apa yang nak diberitahu selepas ya'muru ni biasa ada rujang. Bagus kongsian tu. Bagi saya satu yang menarik dan patut kita kongsikan. Dan saya dah minta izin kepada Tuan Haji Asri untuk kita biasa ada B. Ya'muruna. Ya'muruna itu diikuti dengan B. Itu gandingan huruf jar yang disertakan dengan ya'muru. Okey. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh dengan berbuat kebajikan, berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam beberapa kebaikan. Ulaika minas salihin. Orang-orang itu adalah daripada golongan orang-orang yang itu dari sudut makna. Bahasan grammar sudah pun kita bincangkan. Dan saya nak terus kepada ayat-ayat ini. Wa ma yaf'alu min khair. Dan ma apa juga. Ma apa juga. Kan ma tidak. Ustaz kata kalau ma awal jumlah, ma tidak Ustaz. Bukan ma apakah. Ustaz kata pun dulu kalau awal ayat, ma apakah Ustaz? Macam mana ma ni ma apa juga? Macam mana kita boleh tahu ma ni ma apa juga? Tolong tulis ruangan komen. Bumi tak hadir ulang ayat 114. Saya tak banyak mana ayat 14, 114 tu. Senang je. Bahasan dia pun saya lebih fokus pada ilmu saraf.
Kenapa kita menterjemahkan ma tersebut ma apa jua? Tidak ma apakah? Juga ma tidak? Kaji kata, lihat fi'il mudhari' majzum selepasnya. Tu jawapan. Ada farabita. Dua jawapan. Sebab selepasnya ada dua fi'il mudhari' majzum. Satu mudhari' nan mansub. Ada awal ayat ada dua jumlah. Ikuti dengan fi'il mudhari' yang hazaf nun dan ada farabita. Masya Allah. Sebenarnya semua jawapan ini adalah himpunan keseluruhannya. Rumusan. Semua itu adalah jawapannya. Terima kasih kepada semua yang menjawab. Dan masing-masing berkongsi jawapan. Menghasilkan jawapan yang sebenarnya. Bila ma apa jua, berarti ma ada syarti. Dia memerlukan dua jumlah. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Ada jumlah syarat dan ada jumlah jawab syarat. Walaupun satu jumlah syarat jazam, satu jumlah jawab syarat mansub, tapi ada dua jumlah. Yang jumlah pertama jumlah syarat jazam kerana ma itu memang kerja menjazamkan. Tapi jawab syarat fi'il mudhari' mansub bukan majzum. Kenapa? Karena ada huruf nafi dan nafi. Maka sebab itu ada farabita. Kalau sama-sama mudhari', sama-sama jazam, tak perlu ada farabita. Perlu ada farabita. Tapi kerana ada huruf nafi lan, maka walaupun sama mudhari', maka dia lan ni huruf nasab, dia menasabkan fi'il mudhari' dan perlu letakkan farabita. Okay. Ma ada tusyan. Betul, terima kasih. Ayam. Semua jawapan yang diberikan itu adalah himpunan keseluruhannya jawapan yang kita. Ma bekerja menjazamkan dua fi'il mudhari'. Yaf'alu tu jazam, tapi yakfuru tak boleh jazam. Kerana ada dihalangi oleh huruf nafi di sini. Lan. Huruf nafiah wa nasibah. Dia menafikan, dia juga menasabkan. Malah nafi mu'abbad, penafian yang bentuk berterusan. Okay. Wama yaf'al. Dan apa jua mereka lakukan. Mereka kerjakan. Mereka perbuat. In khairin. In huruf jar. Khairin kebaikan. Min khairin daripada kebaikan. Walan yukfaruh. Maka lan sekali-kali tidak huruf stop dan huruf nafi dan huruf nasab. Maka sekali-kali tidak yukfaruhu, mereka diingkari. Fi'il mudhari' majhul, mereka diingkari. Akan. Oh, lengkap. Jumlah fi'il yang kedua, jumlah jawab. Jumlah fi'il yang kedua, jumlah jawab syarat. Wallahu alimun, dan Allah adalah yang amat mengetahui. Alimun bil muttaqin, dengan orang-orang yang bertakwa. Dan Allah, Ustaz kata tambah itu Ustaz. Boleh. Nak tambah boleh, tak tambah pun apa. Tambah boleh, tak tambah pun okey. Mana segera cakap mana. Dan Allah itu adalah yang amat mengetahui dengan orang-orang. Yang penting tujuan kita tambah itu kerana nak membezakan antara mubtada zahir dengan mubtada mudmar. Mubtada ada dua bentuk. Ada bentuk zahir, ada bentuk mudmar. Untuk versi awal, layer pertama, kita tambah itu pada mubtada. Untuk layer pertama. Untuk layer kedua, tak boleh. Setelah kita dah kenal perbezaan antara mubtada zahir dengan mubtada mudmar, kita boleh longgarkan sikit. Longgarkan sikit. Sebab kita
dah mula berikan kebebasan sikit dalam menterjemah. Dengan syarat kita dah boleh membezakan. Macam uh, uh, bahasan kita yang sebelum ini, tamahapan apa? Kataan apa? Ada mubtada muakhar. Layer pertama lahu azabun azim. Baginya ada seksa yang itu layer pertama. Layer kedua kita dah ubah sikit. Hanya baginya seksa yang besar. Tujuan dia untuk nak menjelaskan kepada pelajar. Setelah pelajar faham, alhamdulillah. Kita berikan kebebasan. So, penting dah faham dulu. Selagi belum faham, jangan ubah. Kalkan layer. Itulah prinsip kita dalam mendidik supaya tugas yang penting pelajar faham, pelajar mengerti, pelajar uh, faham tujuan kenapa kita adakan penambahan tersebut. Okay. Baik. Wallahu alimun bil muttaqin. Dan Allah adalah yang amat mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Boleh tak tambahkan? Layer pertama B dengan layer kedua B bertambah dengan. Tahu tak sebab apa tambah? Tahu tak sebab apa tambahkan? Tolong beri jawapan. Kena tahu juga. Nanti dah tahu, okey tak apa. Boleh bebas. Boleh abaikan. Belum masuk layer ketiga. Layer pertama, B pertama dengan. Layer kedua, B bermakna akan. Kenapa tambah? Tarifah Al-Fatah kata, isim fa'il bekerja macam fi'il. Isim fa'il bekerja macam fi'il. Lagi-lagi? Ada? Majrur lafzan mansub mahalan. Ya, bagus lagi, bagi lagi. Lagi ada. Jadi alimun ini khabar bagi mubtada dan alimun bentuk sirah mubalaghah. Dan sirah mubalaghah termasuk dalam kumpulan isim. Sirah mubalaghah masuk dalam kumpulan isim fa'il. Isim fa'il yang bekerja seperti fi'il. Alimun isim fa'il yang bekerja seperti fi'il. Dan B itu bazaidah. Walaupun hukum dijar majrur lafzan tapi mansub lafaz majrur kerana menimba huruf jar, tapi dia kerana ini sebagai maf'ul bih sebenarnya. Lebih kepada alimun. Mansub mahal. Lafzan mansub mahal. Isim fa'il wazan 6. Bukan. Isim fa'il wazan 6. Fa'ula yaf'ulu. Ini wazan yang 4. Alima ya'lam. Dia bukan. Ini bukan. Ini bentuk sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah masih lagi dalam perbahasan isim fa'il. Di bawah bahasan isim fa'il. Rasa darus baru masuk. Daripada balik pulau. Mana-mana yang wazan fa'ula yaf'ulu, isim fa'il dia fa'ilun, tapi bukan sirah mubalaghah. Dia bukan sirah mubalaghah. Dia wazan yang keempat. Bentuk dia macam wazan yang keenam.
Sighah mubalaghah yang sama macam wazan nombor 6. Padahal dia bukan wazan nombor 6. Itu biasa. Isim fa'il. Bukan isim, ini adalah sighah mubalaghah. Dia adalah sighah bentuk yang agak ekstrim. Bentuk yang super. Mubalaghah maksudnya yang mengesankan, yang sampai kepada maksud sebenar, sampai kepada tulang hitam, sampai kepada hati yang paling dalam, mengesankan. Sighah mubalaghah. Allahu a'lam. Wallahu alimun bil muttaqin. Dan jumlah yang terakhir jumlah ismiyah, dan Allah itu adalah yang amat mengetahui akan orang-orang yang jelas. Termasuk ayat yang ke-16. Sedia untuk ayat 16? Bila jelas. Masuk ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru, isim inna. Mana khabar inna? Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang menjadi khabar. Jumlah fi'liyah yang menjadi khabar inna. Jumlah fi'liyah menjadi khabar inna. Isim inna khabar inna. Satu. Ulaika ashabun nar. Satu jumlah ismiyah. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Jumlah ism. Betul? Jelas tak pembagian jumlah tersebut? Sekarang kita kembali kepada pembahasan awal. Inna huruf nasikh dan huruf taukid. Dia juga bukan hanya huruf taukid, menegaskan, malah dia huruf nasikh. Huruf yang memansuhkan, menghapuskan mubtada menjadi isim inna. Dia menghapuskan mubtada yang marfu' menjadi mansub. Alladzina ni adalah isim inna. Asalnya marfu' karena dia jadi mubtada. Karena huruf inna dia berubah menjadi mansub. Oleh kerana dia mabni, semua isim yang mabni kena guna istilah fi mahalli nasbin. Kalau dia marfu' fi mahalli raf'in. Kalau dia majrur fi mahalli jarrin. Sebab apa dia mansub? Sebab apa dia marfu'? Sebab apa dia majrur? Kena tahu. Mansub kenapa? Kerana dia jadi isim inna. Alladzina kena jelaskan. Oleh kerana dia mabni kena beritahu. Alladzina isim mausul mabni ala fathi. Di mahalli nasbin isim inna. Di mahalli nasbin isim inna. Ini khas untuk isim yang mabni, semua kena beritahu jenis-jenis isim. Jenis apa? Isim apa? Dan huruf akhir dia baris apa? Apakah huruf baris akhir dia? Mabni ala fathi ke, mabni ala dhammi ke, mabni ala sukun, mabni ala kasri. Kemudian barulah fi mahalli raf'in ke, fi mahalli nasbin ke, atau fi mahalli. Dan sekali baru tahu kenapa di fi mahalli nasbin. Itu isim. Kerana alladzina isim mausul dia perlukan silah mausul, maka kafaru itulah silah mausul kepada alladzina.
satu jumlah. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, kafaru telah ingkar fi'il madi oleh mereka fa'il. Telah ingkar oleh mereka fi'il dan fa'il, satu jumlah fi'liyah. Jadi istilah mausul kepada allazina. Masih lagi cerita isim inna lagi. Belum ada khabar lagi. Maka khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Lan, huruf nasab, lan huruf nasab, tughniya, fi'il mudhari' mansub. Tanda nasab dia dengan fathah. Fi'il mudhari' mansub dengan sebab huruf lan. Tughniya fi'il mudhari' mansub bilan dengan sebab huruf lan. Tanda nasab dia fathah zahir. Soalan saya, tughniya fi'il mudhari' berapa huruf? Atas wazan apa? Sila tulis fi'il mudhari' wazan yang mana satu ni? Tughniya. Fi'il mudhari' wazan berapa? Sila tulis pada ruangan komen. Saya ini baru lepas daurah sorof. Jadi terbawa-bawa. Tempias sorof tu masih lagi melekat kat badan saya. Melekat dengan saya punya emosi saya. Nuraini MJ. Nuraini Muhammad Junus ke? Fi'il dan fi'il wa fa'il silatul mausul. Betul. Ini sama Yunus isim mausul mabniun ala fathi fi mahalli nasbin ismullah. Ismu inna, sorry. Fi mahalli nasbin ismu inna. Bagus. Alhamdulillah. Soalan saya, Tugnia, fi'il berapa huruf ni? Seorang tak nak jawab pun, tak sudi ke? Masa terus berjalan. 65 orang ada yang sedang menonton sekarang. Fi'il 4 huruf, wazan pertama, Kak Haji. Dari Mabaran, 4 huruf. Wazan keberapa? Nombor 1, af'ala fi'lu. Salmiya atun perlis. Masya Allah. Semuanya menjawab dengan betul. Betul dan tepat. Nuaini MJ. Agna Yugni. Masya Allah. Puan Nuaini MJ daripada mana Puan Nuaini? Nuaini Muhammad Yunus ke? Nuaini Wazan 4 huruf. Roziaman. Af'ala yuf'ilu. Daimah Baharan. Masya Allah. Betul. Agna Yugni. Agna Yugni. Yang mudhari' mu'tal akhir ya. Wazan pertama, Rocky Haji Saidin. Saya dari Singapura. Oh ya ke? Orang Singapura. Hmm. Nah. OMG Muhammad Junaid. Okey, okey. Wazan 4 huruf. Baru ni saya nampak Haji Hamid Salma di Singapura dengan apa? Dengan bertemu ada buat gathering dengan Ustaz Mahaya daripada Indonesia. Dengan Haji Hajbi pun ada nampak. Wah, seronoknya dengan Singapura. Dengan Ustaz Mahaya lah. Ustaz YouTuber. YouTuber di YouTube. Betul lah tu. Satu bagus pengetahuan Arab, bahasa Arab dia sangat tinggi. Saya pun banyak belajar dengan beliau. Alhamdulillah. Dulu dia belajar biasa, sekarang makin hari semakin meningkat. InsyaAllah. Dan ramai kawan-kawan kita yang saya dapati kadang-kadang bila kelas bahasa Arab dalam Malaysia ke mana-mana pun, yang belajar dia inilah orang-orang yang ada yang saya kenal dan melalui channel saya pergi kelas dia pun orang yang sama juga. InsyaAllah. Belajar selagi ada peluang sebab lain guru lain pendekatannya. Agak berbeza pendekatannya. Jadi mungkin ada kelebihan pada saya tapi banyak kelebihan pada orang lain lagi. Kita gabungkan semua sehingga kita dapat lebih banyak daripada apa yang saya ada. Silakan teruskan belajar. Tahun depan kita jumpa di KL. Nak join? Nak mestilah nak. Siapa organizer dia ajar Miss Salma. Kalau kalau ada perjumpaan, saya jadi je.
Alhamdulillah. Ya kan? Bagus juga. Kita satukan 3 negara, Singapura, Malaysia, Indonesia. Ya. Agna ni. Balik semula. Kembali kepada kita. Dah lama tak masuk. Kembali join. Bila saya tu. Okey. Tak apa. Alhamdulillah. Tak apa. Saya sentiasa mengalu-alukan. Kita terbuka. Kelas kita ni kelas open. Okey. Balik semula kepada perbincangan kita. Lan tughniya. Untuk fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, terutama huruf ilat ya dan huruf ilat waw, dengar baik-baik. Untuk fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, terutama pada huruf ilat waw dan huruf ilat ya, kiranya fi'il mudhari' mansub, tanda nasab dia fathah zahirah. Tanda nasab fathah zahirah. Jaga. Pada fi'il mudhari' yang mansub, yang mu'tal akhir dengan huruf ilat waw dan huruf ilat ya. Tanda nasab dia bukan fathah muqaddarah alal waw atau fathah muqaddarah alal ya. Tak. Fathah zahirah. Tapi kalau fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan huruf alif, tanda nasab dia fathah muqaddarah alal alif. Fi'il mudhari' mansub yang punya huruf ilat huruf alif, tanda nasab dia fathah muqaddarah alal alif. Sebaliknya, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang huruf ilat dia huruf waw dan huruf ya, tanda nasab dia fathah zahir. Ni, jaga-jaga fi'il mudhari'. Tapi kalau isim yang mu'tal akhir, isim mu'tal akhir, nasab fathah juga. Yang huruf ya, fathah zahirah. Fathah zahirah. Untuk isim yang mu'tal akhir. Jaga-jaga. Lam tughniya an huruf jar. Hum domir mabni ala sukun fi mahali jar. Ini yang mabni kena jelaskan. Isim apa? Isim domir. Mabni atas apa? Mabni ala sukun fi mahali jarin bi an. Huruf an. Amwalu fa'il. Zahir bagi tughniya. Amwalu fa'il. Bila dia murab terus beritahu. Kalau dia isim yang murab terus beritahu kedudukan dia sebagai fa'il. Tapi kalau isim yang mabni kita jelaskan isim jenis apa, isim apa, okey? Amwalu, oleh harta-harta mereka. Fa'il, marfu' dan tanda rafa' dia dhammah zahirah. Dhammatun zahiratun fi akhiri. Ya, terima kasih Puan Nuraini, Muhammad Junaid. Apabila fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ya atau waw dalam keadaan mansub dengan fathah zahirah. Ya, betul. Okey. Fathah zahirah. Amwalu, dan amwal itu mudhaf. Mudhaf ilaih. Nah, kira dah cukup dah satu jumlah. Tapi ada waw huruf ataf. Waw huruf ataf. Huruf ataf menyambungkan antara auladu marfu', isim yang marfu', dengan amwalu, juga isim yang marfu'. Auladu mudhaf, amwalu pun mudhaf. Cuma diawali dengan huruf la. Dari sini la nafiyah. Dan tidak auladu, anak-anak mereka, mudhaf ilaih. Minallah, daripada Allah. Jar wa majrur. Min huruf jar, Allahi majrurun bimin. Syai'an maf'ulun bih. Jauhnya Ustaz. Ya, ada waw huruf ataf tu. Ada murakab jari minallah ni. Dua anhum tadi murakab jari lagi. Jadi panjang. Syai'an. Syai'an jadi apa?
Sila tulis pada ruangan komen. Terjemahkan syai'an. Mana cara terjemah syai'an? Sila tulis pada ruangan komen. Amwalan fa'il marfu' alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ya. Hal. Menurut kata hal, alan, hal ke? Oh, itu. Akan sesuatu pun Anissa kata. Akan dari mabaharan akan sesuatu pun. Ada pun pula tu. Tak ada tulis pun kat situ. Akan sesuatu pun Rocky Haji ada pun, ada pun juga. Jangan berkasum akan sesuatu pun ada pun juga. Kenapa tu tambah pun ni? Ustaz Muzakir ni ada je. Tambah pun pula. Dalam buku tulis pun kan? Oh, kalau Ibu Kamaria dalam kanan akan sesuatu. Tak nak telefon. Oh. Ibu Kamaria tak nak join kumpulan pun Ni alamak ada ha. Mika Susanti. Maf'ul mutlak akan sesuatu pun. Wow, orang Batam pun ada pun dia. Jumlah. Saya nak dengar ni. Mas Najudin. Dalam jumlah nafiah Ustaz. Oh. Syai'an maf'ul bih akan sesuatu pun sebab ayat nafiyah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya nak tegaskan untuk level kita sekarang ni, bila ayat isim nakirah, syai'an tu adalah isim nakirah, duduk dia dalam jumlah fi'liyah ataupun dalam bentuk ayat nafi, bukan ayat penyata tapi ayat nafi. Maknanya di awal ayat yang diawali dengan huruf nafi, maka pada isim nakirah tu kena tambah. Bila isim nakirah duduk dalam jumlah ayat nafi, sekali lagi bila isim nakirah duduk dalam jumlah nafiah, duduk dalam ayat nafi, la nampak? Maka isim nakirah tu tambahkan pun. Tak kiralah dia jadi fa'il ke oleh sesuatu pun, atau dia jadi maf'ul ke akan sesuatu pun. Yang syarat nakirah ke? Nakirah dalam jumlah nafiah. Berarti jumlah yang ada huruf nafi di awal. Lupa tambah. Ini sekali-kali tidak ia memberi guna dari mereka oleh harta-harta mereka dan tidak anak-anak mereka daripada Allah akan sesuatu pun. Wa ulaika ashabun nar, dan orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Jumlah ismi. Ulaika itu mubtada. Tapi kerana dia ulaika ini isim isyarah, dan Imam ni kena kenalkan dia. Ulaika itu adalah isim isyarah mabni ala, ada boleh mabni ala kasri, boleh mabni ala fathih, boleh. Kalau mabni ala kasri, hamzah tu ulai. Kalau mabni ala fathih, pada kaf tu. Kalau mabni ala kasri kena panjang sikit bagi i'rab dia. Kalau nak pendek, ulaika mabni ala fathih. Orang-orang itu, ashabu ini khabar. Untuk khabar mufrad boleh tambah adalah. Ini masih lagi kita kekalkan. Jangan ubah lagi Orang-orang itu adalah penghuni neraka.
Orang itu adalah penghuni neraka. Ustaz nak tambah dalam neraka boleh tak? Boleh, tak apa. Nak beritahu antara mudhaf dan mudhaf lain itu ada huruf jar. Nak kekalkan boleh, nak buang pun tak apa. Yang penting kita dah tahu bahawa ashabu itu mudhaf, an-nari mudhaf lain. Antara mudhaf dan mudhaf lain itu ada huruf jar. Kita boleh letakkan huruf jar. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Dengan syarat kalau tak nak letak, kita dah tahu ada huruf jar. Ada setengah belajar saya dulu, dia sentiasa antara mudhaf dan mudhaf lain sentiasa nak letak huruf jar. Walaupun tak perlu letak, kadang-kadang dia dah letak juga. Dia letak aja. Yang mana fi ke atau min atau li. Itu untuk beginner okey. Tapi dan bila dah up sikit layer kedua, kita dah tak boleh. Tak apa, kita boleh pakaikan. Kecuali memang tak boleh nak dielakkan. Kena letak huruf jar juga. Itu lain dah. Memang, contohnya ghaibus samawat, yang tersembunyi langit-langit. Ini memang kena letak huruf jar. Kena letak huruf jar. Walaupun dah level tinggi pun kena letak. Boleh masuk dengan mana. Kalau kita dah faham, tak perlu letak pun tak apa. Layer by layer. Kita akan berpindah dan terus berpindah, akan terus berpindah. Ulaika ashabun nar. Orang-orang itu adalah penghuni mereka mubtada. Ini mubtada bentuk mudmar. Mereka. Apa utama itu, Ustaz? Utama itu boleh ke, Ustaz? Boleh juga. Yang penting itu kita dah tahu mubtada. Okey. Mubtada apa? Mubtada mudmar dengan mubtada zahir. Okey. Tahu beza ke? Yang penting tahu perbezaan. Perbahasan mubtada ada zahir, ada mudmar. Perbahasan fa'il zahir, ada fa'il mudmar. Perbahasan maf'ul ada maf'ul zahir, ada maf'ul mudmar. Malah ada bentuk jumlah gitu. Itu layer. Layer awal memang tambah itu. Tapi kalau nak tambah mereka itu dalamnya adalah orang. Okey, tak apa. Yang penting kita dah tahu. Tak ada zahir ke mubtada mudmar. Pandai dia lepaskan kepada kebijaksanaan. Mereka fiha di dalamnya jar wa majrur khaliduna atau khabar. Khabar marfu' dengan waw. Marfu' dengan waw, bukan dengan dhammah. Kenapa? Kenapa dengan waw ni adalah pengganti kepada baris dhammah. Niabatan anid dhammi. Ya, khaliduna ni bukan isim yang biasa-biasa. Dia adalah isim jamak muzakkar salim. Kalau isim mufrad jamak taksir, okey. Ada asli dia dengan dhammah. Tidak pada isim jamak muzakkar salim. Anda rafa' yang asli dia dengan huruf waw. Satu enam. Bermakna ini dua ayat kita buat. 115, 116. Allah, minggu depan hari Isnin kita akan sambung ayat yang ke 117. Dan malam ni insyaAllah kita kelas on macam biasa. Malam ni hari Ahad pagi nanti saya tak boleh ada kelas. Ahad pagi saya ada program convocation anak saya yang kedua di UTM Skudai. Saya di sana. Saya ada di Johor Bahru. Pada pagi tu program di sebelah pagi memang agak tak memungkinkan untuk saya bersiaran. Kalau program di sebelah petang, ya saya boleh bersiaran pagi-paginya. Tapi tak boleh hari Ahad nanti ada kelas malam nanti. Itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan atas perkongsian kita dengan keikhlasan yang sama-sama kita cuba rawat
kita perbaiki ikhlasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dia akan menjadi satu amal soleh. Ingat surah surah Taha, itu surah Hujurat. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Surah apa? Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Surah Hud ayat 114. Sungguhnya amal-amal kebaikan kita, hasanat yang kita lakukan itu yuzhibnas sayyi'at. Dia akan menghapuskan, menjadikan kita akan lebih damai. Innal hasanat yuzhibnas, menghapuskan kita. Dan amal soleh itu akan membuahkan gembiraan, keceriaan, kebahagiaan dalam diri. Kita akan bahagia. Amal soleh kita, kita akan rasa aman dengan Allah. Mudah-mudahan kosen yang membahagiakan kita. Inilah kebahagiaan yang kita cari. Inilah kebahagiaan yang semua orang tidak bilangkan. Perlu rumah besar, tak perlu harta yang banyak, tak perlu suami yang handsome, tak perlu isteri yang cantik, tak perlu kereta yang mewah, tapi dengan amal soleh dah cukup membahagiakan kita. Tapi kalau ada semua itu, insya-Allah rezeki untuk anda semua. Ada isteri cantik, ada suami yang handsome, romantic, caring, rumah besar, kereta yang menyenangkan, boleh amal soleh lagi. Anda orang bahagia. Anda insan terpilih. Mudah-mudahan kita ditemukan di syurga nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam.